كثيرا. أما بعد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم ارزقنا رزقا حلالا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. Kita bukti di qaul al-musannif rahimahullah an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. An ta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Atau kita bukti di kalimah mukhlishan lahuddin. Jadi satu millah Ibrahim alaihissalam. Kalau kita nak ikut agama Nabi Ibrahim dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita kena ibadat Allah Subhanahu taala dengan cara ikhlas. Ikhlas ini ulama sebut takrif ikhlas tanqiyatul ibadah min asy-syirki wal bid'ati war riya. Kita jauh cuci ibadat kita dengan syirik dan dengan bid'ah dengan riya. Syirik hak besar lah maksud sini. Lepas tu kita kena berjauh dengan bid'ah dan kena jauh dengan riya. Baru jadi mukhlishan lahuddin. Mukhlis ni kalau kita kira bahasa Arab, al-ikhlas bahasa Arab mana cuci. Al-ikhlas kalau bahasa Arab lughatan, yani dah at-tanqiyah, yang cuci. Kita kena cuci jauh ibadat-ibadat kita pada asyirk dan bid'ah dan riya. Tu baru panggil ikhlas. Lepas tu saya nak bagi kaedah ni kita boleh faedah tahulah. Boleh kalau fuqaha lah la kitab fiqh. Kalau dia kecek bab ikhlas niat ni dia ada maksud dia. Lepas tu kitab kecek tasawuf atau bab akhlak bab fadail amal ni dia ada maksud dia ke apa. Fiqh ni kalau dia kecek bab ikhlas, dia kecek bab niat, maksud dia tu tujuan dia ke apa? Tujuan dia nak beza ibadat dengan ibadat atau beza ibadat dengan ibadat wajib dengan ibadat sunat dan ibadat wajib dengan sama ibadat wajib, beza ibadat wajib dengan ibadat wajib atau beza ibadat dengan adat. Tu golek-golek kalau kita baca kitab fiqh. Kitab al-fiqh adatan yu'abbiruna bin niyyah hiya ibarah an تمييز العبادات عن بعضها أو تمييز العبادات عن العادات. Masalah kita niat semaya zuhur. Tu tukar jadi bezalah zuhur, niat zuhur ke niat asar. Tu tamyiz ibadat. Atau kita mari semaya Allahu Akbar masuk sujud, mari 2 rakaat. Kita maksud kita nak semaya 2 rakaat ni kita nak semaya tahiyah masjid atau 2 rakaat belum subuh, bukan subuh. Tu tamyiz ibadat. Atau kita nak buat adat kita ni nak niat adat kita jadi ibadat. Masalah kita makan ni adat. Pakai baju adat. Tidur adat. Tapi kita tukar niat kita adat tidur ni nak gagah semai gagah ibadat. Tu panggil tamyiz ibadat an al-adat. Jadi tukar adat jadi ibadat. Tu boleh hak fiqh kecek. Akhlak ni kecek bab akhlak, bab kecek bab tasawuf. Boleh dia kecek kalau dia kecek bab niat atau bab ikhlas, tujuan dia nak beza amal kita tu kerana Allah atau kerana orang lain. Tu dia kata tamyiz al-maqsud bil amal. Apa tujuan kita buat amal tu? Kerana Allah Subhanahu taala lillah atau li ghairi, kerana orang lain. Tu boleh kalau dia kecek. Kalau kita buka kitab masalah Riyadhus Salihin, dia kata al-ikhlas. Atau kita buka al-adab, adab hamalatul Quran. Kita adab untuk orang baca Quran. Dia kata al-ikhlas. Golek maksud dia sini ikhlas ni apa? Kita nak beza amal kita kerana Allah atau kerana orang lain. Tapi kalau kita buka tak fiqh masalah. An-niyah. Sini maksud dia kita nak beza niat kita, ibadat kita tu nak puasa ke, nak haji ke, nak umrah ke, itulah. Itu maksud ulama. Itu faedah kita tahu cara-cara dalam kitab-kitab ulama fuqaha dan kitab-kitab
Aqidah, akhlak, tasawuf. Baik, yaqulu al-musannif rahimahullah wa bidzalika amara Allahu jami'a an-nas wa khalaqahum kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa bidzalika dhamir tu klik mana dhamir tu? Man ya'rif? Dhamir wa bidzalika. Klik mana dhamir tu? Ta'budu Ustaz. Klik pada an ta'budallah wahdahu mukhlishan lahu din. Klik dua dah. Klik ifradullah ibadat. Satu bagi kita ibadat Allah Subhanahu taala, kita bersatu pada Allah Subhanahu taala dan kita ikhlas pada Allah. Tu klik dari situ lah. Dua tu Allah Subhanahu taala suruh seluruh manusia semua. Kalau sekala manusia Allah Subhanahu taala suruh buat dua perkara ni, kita kena satu semua pada Allah Subhanahu taala dan kita kena ikhlas dalam ibadat kita tu. Wa khalaqahum. Allah Subhanahu taala buat manusia dan jin dah. Untuk ni kerana ni sebab tu Allah Subhanahu taala mai sebut wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sini dalam kaedah kita kalau boleh tulis molek. Kaedah ni Allah Subhanahu taala, saya nak syarat dulu dah. Khalaqallah al-makhluqati li ghayatain. Allah Subhanahu taala dia buat gapo-gapo makhluk. Buat apa ni? Bombing langit. Buat semua makhluk tu dia ada dua tujuan. Ada dua. Bahasa Arab tu khalaqal makhluqat li ghayatain. Ada dua tujuan. Dua tujuan ni kita kena beribadatlah. Satu tujuan tu ghayatan turadu minal ibad. Ghayatan turadu minal ibad. Tujuan untuk hamba tahu dia. Sebab tu Allah Subhanahu taala buat gapo-gapo dia nak kita kenal dia, lepas tu kita ibadat dia. Itu tujuan satu. Allah Subhanahu taala khalaqal khalqa lina'rifahu thumma na'budahu. Itu satu. Ambil dia masalah Allah Subhanahu taala sebut. In Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah Subhanahu taala menjadi 7 langit-langit dan 7 bumi. Yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Allah Subhanahu taala lita'lamu kita tahu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu taala ni kuasa. Atau kita kenal Allah Subhanahu taala. Ni satu tujuan Allah Subhanahu taala buat semua makhlukat ni nak kita kenal dia. Bahawa kita kenal dia, kita besar dia, kita takut dia, dia kasih kita. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Patut mari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuan Allah Subhanahu taala nak kenal kita, nak sapa mana, nak sapa kita ni di ibadat dia. Itu satu tujuan. Dua tujuan wa ghayatan turadu bihim. Tujuan nak ujian. Ujian hamba dia. Allah Subhanahu taala buat makhlukat ni nak ujian hamba dia dan nak balas mengikut amal-amal dia. Ya ujian kita pilih. Allah Subhanahu taala yamtahinuna ya ujian kita yang kita nak pilih mana. Kita pilih buat ibadat amal soleh buat benda baik, Allah Subhanahu taala balas kita benda baik. Bahawa kita buat benda-benda jahat, benda-benda tak molek, Allah Subhanahu taala balas kita benda tak molek. Ya. Mana ambil di Allah Subhanahu taala sebut walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua ni milik Allah Subhanahu taala bumi langit. Ya nak kita kenal dia. Tujuan dia buat langit yang kita kenal dia tu apa tu dia kata apa? Liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu. Allah Subhanahu taala nak balas orang buat benda-benda tak molek ni. Cara dengan balas dia buat jahat, Allah Subhanahu taala balas dengan cara tak molek. Wa yajziyal ladzina ahsanu, orang buat benda baik, Allah Subhanahu taala balas dengan cara baik bil husna. Tu jadi Allah Subhanahu taala kita boleh ambil kaedah dah. Kalau kita baca ayat Quran kita tengok Allah Subhanahu taala wali kalau dia sebut bumi langit dia sebut dia buat gapo-gapo dah. Dia nak sapa di mana? Dia nak sapa kita kenal dia dan nak kita ibadat dia. Itu sah tujuan. Tujuan dua, golek dia sebut kalau dia sebut langit bumi gapo-gapo tu dia tujuan nak gapo? Nak tahu kita ni atau nak ujian kita nak ibadat tak, nak ibadat hak benda molek tak dan dia nak balas dengan benda molek atau benda tak molek duk di mengikut amal kita, Ya.
Atau wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun. Hak tu kaedah hak mana? Kaedah ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hak mana tu? Tujuan hak mana? Hak satu ke hak dua tu? Wak itu ada. Kedok ni. Nampak senyap ni. Yang dua Ustaz. Yang dua ke yang satu. Satu. Ya kita abang mula aku belik nampak kasi belik ni. Tujuan satu Allah Subhanahu taala dia sebut dalam Quran ni kata dia buat makhluk yang jadi bumi langit semua-semualah. Dia buat tu kerana apa? Nak kenal dia dan nak ibadat dia. Tujuan satu. Tujuan dua, dia buat langit. Dia buat bumi semua tu nak uji orang-orang hamba-hamba dia tu, nak tengok dia nak ibadat, buat benda molek, Allah nak balas benda molek, buat benda jahat, Allah SWT balas benda jahat. Tu kaedah tu uji apa ni? Maksud yang dua. Tujuan yang dua. Hak ni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan satu. Allah SWT kata dia tak menjadi jin dan manusia malaikat nak ibadat dia. Itu jadi tujuan satu. Ya. Lepas tu sini muallif mai kata qaulul muallif rahimahullah qal wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Makna ibadat ni makna dia tauhid. Dia ibadat kita ada dua makna. Ada makna khas, ada makna am. Lepas tu ada makna kauni, ada makna syar'i. Dua ibadat. Dua mustalah ibadat ni ada makna am. Makna am ni kita tauhid Allah Subhanahu taala. Kita satu Allah Subhanahu taala dalam ibadat kita. Arti panggil tauhid. Ini tafsir lafz bi akhas alfadhihi. Atau tafsir bima wada'a lahu asy-syara'. Syara' ghalib. Dalam Quran ghalib kali dia sebut ya'budu tu ya ayuhan nas ubudu. Ghalib ibadat sini maksud dia tauhid. Kita kena satu kita satu Allah Subhanahu taala bahawa kita ibadat dia kita kena ibadat satu ibadat Allah Subhanahu taala. Hak tu makna yuwahhidun. Tapi tekah ibadat ia ada makna syar'i atau makna kauni. Makna kauni, makna ibadah kauniyah ni makna semua hamba ni duduk bawah perintah Allah Subhanahu taala. Dia panggil ibadat juga. Semua hamba ni duduk bawah perintah Allah Subhanahu taala. Tak kira dah orang Islam, orang kafir semua ni masuklah hamba Allah Subhanahu taala. Duduk bawah perintah Allah Subhanahu taala. Yang dalam Quran sebut juga lagu tu ibadat. Tapi sebab tu kita kena tahu mana tahu di siap kita baca ayat-ayat Quran faham. Maksud Allah Subhanahu taala ni hamba. Hamba duduk bawah perintah dia. Hamba Allah SWT beri rezeki dia. Hamba Allah SWT didik dia. Itu cara umum. Sebab Allah SWT sebut. Dalam ayat Quran lagi kita bakal tersebut ayat saya nak tanya. Hak ni hak kauni ke syar'i. Lepas tu ada ibadat syariah. Ibadat syariah ni hak ni hamba dia ikut Allah SWT hak dia suruh. Dia panggil ibadah juga. Dia panggil ibadah juga. Nanti saya sebut ayat lagi dah. Pasal Allah Subhanahu taala sebut wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Ini sebut ibad. Hak ni ibadah syariah ke ibadah kauniyah? Syariah. Sebab sebab kata hamba Allah SWT ni boleh jalan atas bumi ni jalan dengan cara akhlak takabur. Dia ada syarat. Ada benda Allah SWT suruh dia buat. Dia panggil ibadah syariah. Allah SWT sebut lagi in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Jadi ibadah apa sebenarnya dua ni? Syar'i. Tak. Sini kau ni. Maksud sini kata semua hamba-hamba Allah Subhanahu taala duduk dalam bumi, duduk dalam langit kena mari jumpa dengan Allah Subhanahu taala hari kiamat. Tak kira lah. Orang Islam, orang kafir, jin Islam, jin kafir, ini panggil kau ni. Kerana apa? Kerana duduk bawah perintah Allah Subhanahu taala.
Ini panggil kau ni kasfi. Faham? طيب يقول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Ibadah kauniyah ke ibadah syariah? Syariah, ya okey, syariah. Karena apa? Karena ya wisipat Rasulullah SAW kata hamba. Rasulullah SAW hamba dia. Hamba Rasulullah sini, makna Rasulullah SAW turut agama, turut jari hak Allah SWT suruh. Dia jadi ibadah syariah. Faham kaedah ni? Dah dah. Okey. Sini al-muallif ya sebut apa? Wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Besar-besar Allah Subhanahu taala suruh kita sembah dia, suruh kita ibadat dia apa? At-tauhid. Pasti yang kita arif tauhid. Ifradullah bil ibadah. Ya tauhid ni dalam mustalah ulama sebut, dalam Quran sebut, dalam hadis sebut, ya ada dua makna dah. Satu makna tauhidun am. Tauhid dengan cara umum. Cara umum dia sebut mana? Ifradullah ta'ala fi ma yakhtassu bihi. Kita kena bersatu dengan Allah SWT, hak dia hak. Gapo hak dia hak, kita kena bersatu dia. Tu panggil tauhid am. Tauhid am. Pada ada tauhid khas. Tauhid khas ni ifradullah ta'ala bil ibadah. Kita kena wi hak Allah SWT. Ibadat dia tu wi kat Allah, tak boleh wi kat orang lain, tak boleh sembah orang lain. Itu dipanggil tauhid khas. Tauhid khas. Baik. Allah Subhanahu wa taala yaqul, Rasulullah SAW sebut dalam hadis dah. Kata, "Fa ahalla bit tauhid. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak." Ini hadis Nabi buat haji, hadis Jabir. Ini tauhid am ke tauhid khas? Ahsan tak? Abdul Rahim, masya-Allah Abdul Rahim. Lengajar apa ni? Tahu mana tauhid, tahu mana Abdul Rahim, tahu mana tauhid khas ni? Ya. Sebab ibadat haji, patu ya tahu. Ya ibadat haji ni ya ibadat pia, sebab kat pia. Sorry, tak ada lain kata labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Tak ada syirik. Aku mari buat haji ni tak ada syirik. Itu panggil tauhid ifradullah bil ibadah, makna khas. Baik. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam hadis Muaz kata innaka ta'ti qauman ahla kitab falyakun awwal ma tad'uuhum ilai syahadatu an la ilaha illallah. Muaz mu nak pergi jumpa dengan orang, dengan kaum ahli Yaman ni, orang ni fak ada ilmu. Fak ahli kitab ada ilmu. Mula-mula mu pergi dakwah fak ya, pergi dakwah tauhid. So ni tauhid khas ke tauhid am? Jangan am sebab tu. Kasfi. Angka khas. Biar kita ada ni, saya tak tahu nama. Biar ada dalam. Ada khas. Khas. Sebab? Sebut, suruh ibadat tu hai. Ya. An yuwahhid Allah. Syahadat an la ilaha illallah. Itu tauhid uluhiyah. Baik. Yaqul Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Tauhid khas ke tauhid am? Khas. Dalil? Sini am. Karena apa? Kata kaedah nahwu. Kaedah nahwu dia kata apa? Tulis kaedah ni dah. Nak tulis mana sini lupa dah. Nanti. Saya tulis sini dah kaedah dah. Yasfi. Kaedah ni penting. Ya. Asal ma'mul yufid
حذف المعمول يفيد العموم. Kaedah akhirnya حذف المعمول يفيد العموم. Sini Allah SWT dia kata qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW katalah Allah SWT ni satu. Ya sebut tak satu ke apa? Kayak hapuh maf'ul. Ya hapuh tak tu maf'ul? Rahim. Hapuh tak? Tak. Hah? Apa Mana maf'ul dia? Allah satu ke apa? Sebut tak? Tak sebut lah sini. Sini tak sebut. Buat tak sebut, ia panggil hazful ma'mul. Ma'mul ni maf'ul. Tak ada maf'ul. Buat tak ada maf'ul, dia cara umum. Jadi Allah SWT satu rububiyah, satu uluhiyah, satu asma' sifat. Tauhid am ke tauhid khas ni? Sebab tu. Kerana kita hazah ma'mul tu, hazah hokhah. Misalnya saya ayat ke rahim. Khud, dia ambil. Khud, dia ambil. Ada maf'ul tak? Tak ada. Tak ada. Jadi rahim dia ambil alih, woi saya kena tak? Khud, dia ambil, ikut ambil. Woi kalih kena, woi kitab kena, woi air kena, woi nasi kena. Karena saya tak sebut ma'mul. Tak sebut maf'ul. Yufid umum. Tapi kalau saya ayat ke Abdul Rahim, khudil kitab. Ada maf'ul tak? Ada maf'ul. Kena ambil kita, woi kalih, salah. Kodeh. Tu sini qulullahu ahad. Allah SWT, Allah satu. Sebut tak? Tak sebut. Tak sebut satu ke apa? Satu rububiyah, satu uluhiyah, semua. Kena satu semua, asma' wa sifat. Itu jadi am. Herah, faedah ni. Jadi kita tengok kalau dia sebut tauhid, kalau dia sebut sakut paut dengan ibadat dia jadi maknan khas. Kalau dia sebut tauhid satu tapi tak sebut khas. Jadi am. Ini yang masuk bih. Wadah? Jelas lagi hari ni kena ulah mula-mula. Ya jelas Ustaz. Jelas. Okey. Baik. Sini yaqul wa a'zam ma amara Allah bihi at-tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah. Muallif sini dia guna tauhid khas ke tauhid am. Inilah. Sini tauhid khas ke tauhid am? Khas. Khas lah. Dia kata ifradullah bil ibadah. Kena kita satu cara ibadat. Dia tak sebut rububiyah. Tak sebut uluhiyah, tak sebut asma' sifat, dia sebut tauhid uluhiyah. Jadi khas lah sini. Herah. Okey. Baik, apa yang disebut khas sini? Apa yang tak sebut am? Dia tahu. Ayat belum pada ni kecek hak ibadat. Ya, lepas tu dua. Ya nak kita satu pada tu ifradullah bil ibadah. Jadi uluhiyah aja ni. Ya kerana hak berlaku kasfi dengan rahim hak apa iterat dengan ni. Ya berlaku oleh syirik, ya syirik tauhid uluhiyah oleh terjadi. Jadi panggil atful al-'ami 'ala al-khas dalilun 'ala khusus 'ala ahamiyatihi. Atas hak benar amal dengan am tu dengan khas tu kerana hak benar khas tu penting. Hak ni hendak berlaku. Ya kerana orang ni kalau kita tanya ya, dia buat mung dia tahu Allah. Tapi tu dia ada syirik. Dak pergi azimat, dak pergi jumpa sihir, pergi jumpa orang kahin, dak berlaku lah. Ada syirik banyak. Tapi tahu Allah SWT. Kena. Ya tauhid rububiyah tak berlaku mana? Hak berlaku tauhid al-uluhiyah. Sebab tu Allah SWT sebut, "La in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Kalau kita tanya hak ya, dia buat langit, buat bumi, di kufar Quraisy lah. Ya jawab sudah. Selalu dah jawab atas Allah SWT. "La in sa'altum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah."
Fa idza rakibu fil fulki, dia naik kapal laut dia susah. Idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din. Doa Allah Subhanahu wa taala, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Fa lamma najjahum ilal bar idza hum yusyrikun. Siapa darat ni amil syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sini muallif ni dia teke bab tauhid uluhiyah. Kerana tauhid rububiyah ni golek orang ada, orang kenal, orang tahu. Sebab tu kita dalam dakwah kita ni molek kita teke bab puji Allah Subhanahu wa taala, kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi kita kena kecek juga bab tauhid. Tidak, tak cukup. Ada puak ya kecek dalam nasihat ya tu. Dalam dakwah ya tu ya golek ya puji Allah ya pesan Allah. Molek. Tapi kita kena ada juga bab ngaji bab tauhid uluhiyah, tauhid bab syirik. Karena gapo? Karena kita ada puji Allah Subhanahu wa taala saja, tapi kita ada syirik. Tak beda ke? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kita syirik pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hancur amal kita, tak terima amal kita. Sebab tu kita penting. Sebab tu sini muallif lepas yang sebut ni sebut apa? Dia kata wa qawluhu. Ya golek bab dakwah ni tak boleh kecek bab tauhid saja. Dia kena kecek bab syirik ke? Kalau kecek bab tauhid saja tak cukup rukun. Rukun tauhid tak cukup. Sebab rukun tauhid apa? Apa rukun tauhid? Dia ingat rukun tauhid apa? Dua, Ustaz. Dua. Rukun tauhid dua. Ahsan. Rukun tauhid dua nak tulis ni. Satu Al-nafyu. Satu an-nafyu. Nafyu dulu tak apa. Okey. Dua Wal isbat. isbat. Ambil di la ilaha Illallah. La ilah tu nafi. La ilah tu kita kena ngaji bab syirik. Illallah isbat. Ngaji bab tauhid. Baru pernah rukun. Tidak, tak pernah. Sebab tu kita tengok ayat-ayat Quran. Semua Allah SWT sebut ha Rasul, ha Nabi, lagu mana ya dakwah, dia sebut dua rukun ni. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah. Tauhid. Wajtanibut taghut. Syirik. Innani bara'um mimma ta'budun. Aku ni jauh pada hak duk semua tokoh semua tu. Illa alladhi malaka alladhi fatarani. Allah SWT menjadi dia ibadat Allah SWT. Dua ni. Sebab tu muallif mari sini wa qawluhu wa a'dham ma naha anhu syirk. Hak besar-besar kali Allah SWT larang kita ialah apa? Syirik. Wa huwa da'watu ghairihi ma'hu. Da'watu ghairihi ma'hu. Kita pergi duk ibadat Allah SWT dengan orang lain, capur. Syirik ni capur mana dia? Kita capur ibadat kita, capur dengan apa ni, duk sembah hak lain dengan Allah SWT. Tu makna syirik. Lepas tu syirik pun ada dua makna dah. Ya ada makna am. Ya ada makna khas. Makna am ni Allah SWT ya tahu kita ni beri hak ya ke orang lain. Tak boleh ambil benar-benar menjadi hak ya ke orang lain. Hak tu makna am. Khas, makna khas kita pergi beri atau kita menjadi hak ibadat kita tu ke orang lain, ke Allah Subhanahu taala. Disembah orang lain. Ke semua Allah Subhanahu taala. Hak tu panggil syirkun khas. Supaya tauhid lah. Tauhid am, tauhid khas. Kalau dia sebut cara ibadat ni syirik khas. Kalau dia sebut ibadat cara umum tu syirkun am. Baik. Lepas tu Allah SWT kata wad dalil. Dalil dia. Dia boleh manhaj hak salah ni. Kita nak tahu manhaj salah. Dia sebut gapo-gapo, dia sebut benar, dia sebut hukum, dia sebut akidah, dia kena oi dalil. Dia kemah dalil, dia tak kemah dengan kalam. Dengan akal, dengan falsafah, dia tak kemah, dia kemah dalil. Tengok. Ini kata wa a'dham ma amrullah bihi tauhid. Wa a'dham ma naha anhu syirk wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Lepas tu wad dalil. Selalu dah wad dalil. Wad dalil wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah ni tauhid ibadah. Ayat atas sebut ni nah. Lepas tu wala tusyriku bihi syai'a, jangan syirik pada Allah Subhanahu taala. Sini ada kaedah
kaedah tafsir. Ya ingat kaedah tafsir sini? Wala tusyriku bihi syai'a. An-nakirah fi siyaqin nahi yufidul umum. Jamil, mumtaz, ahsanta. An-nakirah fi siyaq an-nahy yufid al-umum. An-nakirah syai'an. Wa an-nahy la tusyriku. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu taala gapo-gapo. Jadi umumlah, sini masuk lebih. Syirik besar, syirik halus, syirik rububiyah, syirik uluhiyah, syirik asma' wa sifat masuk lebih. Karena Allah Subhanahu taala sebut dengan cara umum. Wala tusyriku bihi syai'a. Baik, kita nak ambil dalil ni wa'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Dalil kata hak besar kali Allah Subhanahu taala suruh kita buat ibadat, kena tauhid dia, dan hak besar kali Allah Subhanahu taala larang syirik. Wajh dalalah ayat ni nak ambil lagu mana ni? Ayat hak dia sebut ni. Nak we dalil kata besar kali Allah larang, besar kali Allah suruh. Aina ad-dalil ala 'izam at-tauhid wa 'izam an-nahy 'an asy-syirk fi hadhihi al-ayah. Biar tahu dalil. Faham soalan Ustaz ni? Sekali je Ustaz. Soalan saya, Allah SWT, so ni muallif dia sebut sini dah. Muallif sebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Dalil ayat ni dalil kata Allah SWT hak yang besar kali dia suruh tauhid. Hak besar kali hak dia larang syirik. Mana wajh dalalah? Mana dalil ayat ni kata hak dia besar kali dia suruh, besar kali dia larang? Ma wajh dalalah bahasa Arab panggil. Kita nak ambil dalil ni buat jadi khusus kata Allah besar kali dia suruh tauhid, dan Allah SWT besar kali dia larang syirik. Mana wattaqullah? Ada orang Wa'budullah. wa'budullah. Tapi dia suruh ibadat, tak ada kata besar kali, dia tak kata wa'azamu ibadatin. Wallah tak ada sebut. Sebut atau besar hak dia suruh kali, kena sembah dia, tak ada sebut dia dalam ayat ni. Wala tusyriku tak ada sebut dia. Kita nak ya muallif pergi sebut kena tak ni? Salah. Wala Ustaz. Larang tapi tak ada hak besar kali hak dia larang dalam ayat ni. Faham tak soalan ni? Allah sebut wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Allah SWT suruh kita ibadat. Ya. Dan dia larang kita syirik. Tapi tak ada ayat ni kata hak besar kali dia suruh ibadat. Hak besar kali dia larang syirik. Tak ada dalam ayat ni. Lepas tu muallif ni, tuan ni dia sebut wa'azam. Dia kata besar kali hak dia suruh tauhid, besar kali hak larang syirik. Pasti ayat ni. Mana dalil tak ayat ni hak besar kali? Tu soalan saya. Muallif salah. Faham soalan? Faham, saya tak temu. Okey, kita kena baca ayat ni penuh. Tu cari ayat ni duk mana? Cari dalam Google. Ayat ni Allah SWT sebut. Kita cari. Rahim cari. Rahim cari, betul Rahim tulis dah. Tulis sini. Tulis ayat penuh semua. Tulis. Tulis ayat penuh semua. Kita nak jelas apa jadi besar kali Allah SWT suruh dan besar kali Allah. Tu ayat tu dah. Ayat nama tulis dah ni ayat dah. Kita bakal baca dah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari al junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Mana dalil kata hak Allah SWT suruh ni besar kali, Allah suruh Allah larang besar kali?
Yo Apa nak ayat dia? Allah. Gimana? Yo nak Mana? cakap pada benda lain-lain hak suhe suruh. Ya, hak tu dalil ya. Nah, Allah SWT utama hak suruh ibadat ya utama dengan hak ya larang, dalil kata hak ni besar kali. Ada kaedah. Inna Allah abtada'a biha fa hadha dalilun ala 'izamatiha, ala 'azamatiha. Anna Allah ibtada'a بالتوحيد والنهي عن الشرك فهذا دليل على عظمتها على عظمها. Okey. Saya tulis satu kaedah. Kasih tulis lah. Ya, Ni cara kita nak faham dalil penting. Cara tengok ulama lain kasfi. Ya, dia tak mari tak ayat ni bukan tak wasa nak tak wasa ingat ayat ni ngebah ayat ni. Dah. Ada dalil ya tapi ya kitab kecil ya tak boleh sebut sosok. Kita kena faham, kita setimpak diri, kita keluar diri lah. Berarti kita kena klik pada ayat asal lah. Tu cara ya. Nak terbijak ulama. Kita duk maki ya ni. Muhammad Wahab ni duk maki ya. Tengok ya buat kita ke mana. Karena kita tak kenal ya. Kalau kita kenal ya nak kenal ya kenal kita. Tahu kita ngaji kita tahu. Lah, bukan biasa. Parah. Okey. Ada ayat lain lagi, innasyirka la dhulmun 'adzim. Wa man yusyrik billah qad iftara isman 'azima. Wa man yusyrik billah qad dhalla dhalalan ba'ida. Tapi tak sebut tauhid. Hak ni ayat ni sebut dua, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'. Habis yang mai tak ayat ni sini. Mai tak ayat ni sini. Ya. Sini saat ni tu muqaddimah tauhid. Muqaddimah tauhid. Gapo Allah Subhanahu taala hak besar kali suruh kita, gapo Allah Subhanahu taala besar kali hak layak kita, ya muqaddimah, lepas tu ya masuk. Ya wi soalan. Ni baru nak masuk usul salasah. Dia kata gapo? Fa idza qila laka mal usulus salasah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Ni baru nak mula. Baru nak mula usul salasah. Ni yang guna cara gapo sini ni? Biar ingat. Uslub hak ya cara sini. Ya uslub hak ya guna sini. Cara hak ya guna dalam uslub ni. Uslub apa sini? Mal usulus salasah allati yajibu 'ala al-insani ma'rifatuha. Uslub soalan. Soalan. Suppose tak rakyat semua lah. Dalam kita mengajar ni kena ada soalan. Sebab tu saya ingat antum duk tanya ni. Karena takut kecek sore lama ke speed ide saya tak tahu. Dia mengajar sore ke. Dia tak apa ni. Video pun tak ada. Gambar tak nampak dia buat gapo tak tahu. Kena tanya. Soalan kena soalan. Lepas tu soalan dia ada dua sebab. Satu nak kita berhati, dua nak mudah lekat, nak mudah ingat. Itulah apa soalan. Yo alih ngajar alih, kita tukar cara ngajar jadi stop kali. Ya tukar cara, tukar cara. Yo kecek tukar cara. Jadi ingatlah, ingat. Dah benar penting ni tanya aku ni. Lepas tu nak mudah ingat. Tu uslub ulama. Ya tukar jadi soalan mula-mula. Wa idza qila laka bila demo tanya kita gapo usul tiga tu hak mesti manusia kena tahu. Tu soalan. Tu soalan ya kata maksud dia atau ni ya nak ayat ni. Tujuan kitab ya gapo ni nak sebut ni. Sebab tu yang mari dengan harf atf. Ataf mari mana? Ataf pada 4 masalah. Masail arba'ah hak kita ngaji tu. Lepas tu ataf dalam masalah 3 hak kita ngaji tu. Dan ataf daripada masalah hak tauhid penting, an-nahy 'anil syirki, lari pada hak besar lari kali tu syirik. 3 tu yang atas mari tubik soalan ni. Soalan gapo usul hak 3 hak mesti manusia kena tahu.
Tu maksud dia. Baik, dia kata mal usul tsalatsa. Al-aslu bahasa Arab ma yubna alaihi ghairuhu. Asal ni maksud dia, asal yang suka panggil tie. Asal tie. Tie kita boleh bina atas dia. Automat waktu bahasa Arab. Al-asl ma yubna alaihi ghairuhu. Kita boleh bina atas dia. Itu mana asal? Seperti tie lah. Itu maksud dia. Mal usul tsalatsa. Gapo asal-asal hak tiga hak kita kena tahu. Kalau kita nak ngaji cara-cara lain lagi, ya usul ni, asal ni ada mustalah lain lagi. Ya ada mustalah dalil. Ada tokoh ulama yang guna dalam kitab fiqh. Kalau dia sebut asal, maksud dia dalil. Masalah apa ni? At-tauhid huwa ifradullah ta'ala wal aslu qala ta'ala wa'budullah wa la tusyriku bi syai'an. Maksud ni dalil. Dia guna dalil kau asal dalam kitab fiqh. Kalau dia sebut wal aslu, kau dia guna dalil. Ni kita tubik pada akidah dah, nak tahu cara-cara kitab ulama. Tokoh asal ni dah. Maksud dia tarjih masalah. Pada dua masalah. Ya tarjih masalah yang kata wal aslu. Dia sebut tak lagu tu. Tarjih masalah yang guna asal tak. Tokoh yang guna asal ni, yang guna kaedah. Masalan, kullu ma'in al-aslu fi anna al-ma' tahir ma lam yataghayyar. Asal kaedah air ni asal dia cuci tahir. Malaikat tukar cat, tukar bahu. Tu panggil kaedah. Ia guna asal tak? Dalam kitab fiqh. Asal tokoh yang guna maqis alih bab qiyas. Masalan, arak. Arak kita nak qiyas dengan benda lain. Asal qiyas gapo? Mabuk. Dia panggil asal kau al-maqis alih tu mabuk. Mabuk asal usul dia haram benda lain, asal dia mabuk. Atau asal dia arak. Dia panggil maqis alih. Tu guna-guna hak kitab fiqh dia guna gak asal. Tapi hak muallif sini yang maksud gapo sini ni? Asal hak mana? Biar tahu. Jadi tie asal dia. Asal luah ke asal dalil ke asal kaedah ke asal qiyas ke asal tarjih. Asal luah dah. Ya, asal luah. Asal luah sini. Asal ni mana dia tiga perkara ni mari bina atas dia semua masalah akidah. Belum kita nak ngaji akidah lain-lain lagi nak kenal tu, duduk di asal ni. Tiga ni. Tiga perkara ni. Tiga perkara ni soalan dalam kubur. Asal dia. Sebab apa jadi tiga perkara ni asal dia? Gapo asal tiga ni? Satu, kena kenal Allah dah. Ma'rifatullah. Lagi dia sebut cara nak kenal Allah bagaimana, nak kenal Rasulullah bagaimana, nak kenal agama bagaimana, dia sebutlah. Satu, kenal Allah. Satu asal. Dua, kenal agama. Tiga, kenal Rasulullah. Tiga asal. Buat apa tiga asal ni? Sebab apa dia pilih tiga asal? Dia jadi benda penting batu dia orang mustasyriki ni kok dia nak ngudo Islam ni nak main tiga asal ni. Jalan. Okay. Muhawalah jayidah. Dia boleh awak tak? Apa ia ada tiga usul ni? Apa tak sebut arkan iman? Arkan iman ni tu penting tak? Tiga soal ni kena soalan kubur. Ya, tiga soalan ni kena soalan kubur. Pasti dia sakut dengan apa? Berakidah. Lagu mana berakidah tu tolong ayat. Ustaz Syarah dah mula-mula ngajar tu. Kan iman dengan arkan Islam masuk dua. Tak.
Mula-mula saya syarah, mula-mula ngaji. Ya, okey. Yo 3 perkara ni yang sakut dengan kita nak ibadat Allah Subhanahu taala. Merah. Sakut dengan apa? Yang kita nak ibadat Allah Subhanahu taala. Bahawa kita nak ibadat Allah Subhanahu taala, kita kena ibadat dia. Kita nak ibadat dia. Nak ibadat Allah, kena Allah. Lepas tu cara nak ibadat lagu mana? Kena tahu agama. Kena tahu agama. Ma'rifatul din. Lepas tu, dia nak bersapa with kita agama. Rasulullah. Kena Rasulullah. Kena sunat dia, kena tuai dia, kena akhlak dia. Baru kena agama kita. Baru kita kena agama, tahu agama. Nak pergi ibadat agama kita, nak ibadat dia. Ibadat Allah SWT. Sebab tu, 3 perkara ni jadi usul asas kali. Sebab tu Allah SWT dia tanya dalam kubur 3 perkara ni. Wadah? Jelas dah? Jelas dah asal usul hak 3 ni? Okay, mula-mula. Jelas. Saya sebut dah ni dalam mula-mula ngajar. Mula-mula. Ya, apa 3 usul ni? Belum kita nak ngaji bab akidah pilih kitab ni. Saya kasih tanya. Dan ingatlah kasih maju puas saya. Ustaz nak ngajar akidah. Nak ambil kitab mana hak penting dulu mula-mula ni. Saya kata kita ambil kitab ni dulu. Karena apa? Belum kita nak ambil nak pergi ngaji akidah, kitab tauhid, kitab apa lain-lain lagi. Kita kena tahu usul asas dulu. Kalau kita nak bina akidah kita ni, kena dia kita besar molek, kukuh molek, gagah molek lah. Baru nak bohong lain ni, nak tok lagi entah nak banyak. Kena kuat usul dulu. Kita kuat usul tu baru boleh pergi bina tinggi tak apa. Tapi kalau usul duk gonye duk baru bina-bina ya, gonye tu. Punah akidah. Sebab tu kita kena ngaji hak usul salafah dulu. Sebab tu pilih kitab ni lah. Tu. Lepas tu sini dia sebut kata, apa? Fa idza qila kamal usul salasah, apalah usul-usul usul-usul asas-asas hak 3 perkara tu mesti kita ngaji, wajib sini. Wajib aini ke kifai sini ni. Aini. Wajib aini. Jadi kalau tak ngaji 3 usul ni dosa lah. Tak tahu usul salasah ni dosa. Dosa lah. Kerana wajib aini. Ya kerana apa? Ya kerana cara kita nak ngaji ni cara umum. Cara am. Kalau cara khas, dia jadi kifai. Kalau kita mari masalah ma'rifatullah, kenal Allah SWT. Cukup wadali itu, kalau masuk wadali itu jadi kifai lah. Ma'rifatul ad-din, ngaji, semaya, cara semaya apa tu. Kena ngaji, kerana mesti kita kena semaya. Tapi zakat, wajib fard kifai, kerana kita tak boleh tak ada duit. Kita tak ada duit, nak ada harta, nak duit zakat. Tak nak duit zakat, jadi kifai. Tapi kalau kita ada harta, jadi wajib ainilah. Tu maknanya yajibu 'alal insan. Mesti wajib aini semua manusia kena tahu. Sini yang sebut tahu ma'rifatuha. Apa yang sebut al-ilmu biha? Nah, al-ma'rifah dengan al-ilm. Apa beza dia ni? Ma'rifah tahu, ilmu tahu tak? Apa beza dua ni? Baik, saya sebut Al-ma'rifah yasbiquha jahlun. Ma'rifah ni ia kena jahil dulu. Boya tahu jadi ma'rifah. Al-ilmu la yasbiquhu jahlun. Ilmu ni dia tak ada utama dengan jahil, dia tahu selalu dah. Sebab tu kita nak sifat Allah SWT dengan makrifah tak boleh. Allah kena alim. Allah kena alim, tak boleh kata arif. Kita ni boleh dua. Alim dengan arif boleh. Dia boleh guna kerana support waktu mutaradif, support ilmu dengan makrifah support fi haqqil makhluk.
Kalau kita nak sifat makhluk, ilmu dengan makrifah ni, ya serupa. Tapi kalau nak bersifat dengan Allah, tak boleh bersifat makrifah. Nak bersifat ilmu. Karena makrifah ni, ya belum nak tahu tu, ya jahil tu. Sebab tu, sini, mu'alif dia guna ma'rifatuha, dia tak guna ilmuha. Dia guna kata kita kena kenal, kerana kita tak tahu lagi, kita baru nak tahu. Habis dia guna ma'rifah. Golek makrifah ni, kalau dia sebut benda tak molek. Untuk benda tak molek. Golek. Ilmu ni benda molek. Ni masalah Allah SWT sebut dalam ayat Quran tu, ya'rifuna ni'matallah thumma yunkiruha. Tahu nikmat Allah SWT tapi ingkar. Dia guna ya'rifun, dia tak guna ya'lamun. Kerana makrifah ni bawah sikit. Sifat tak molek sikit pada ilmu molek. Tahu tapi tak beramal. Dia guna makrifah. Alladzina atainahumul kitab. Allah SWT bui ke ahli kitab, wi ngaji, wi tahu. Ya'rifunahu. Kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum. Dia kenal supaya kenal anak dia. Wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Sebab dia tahu tapi dia susuk. Pasal royak, takut orang tahu. Dia guna ya'rifunahu. Tak guna ya'lamun tak. Dia tahu. Tapi golek makrifah ni dia guna untuk benda-benda tak molek. Sebab tu sini mu'alif dia guna ma'rifatuha bukan ilmu hadak, kerana ia belum kita nak tahu, kita jahil tu, lepas tu kita baru tahu. Sebab tu ya pilih kalimah makrifah tu, jadi masuk dengan siap hak yang nak sebut tu. Kita buti sini dulu dah hari ni, insya-Allah. Lepas tu kita masuk hak ijazah hadis. Kasfi buka hadis hak kita nak ambil ijazah ini. Sponsor model fok masuk ngaji ni, tulis nama alladzina dakhalu li dirasah al-yawm, yaktub asma'ahum hatta nastati' an na'rif man dakhala wa man lam yadkhul. Ya lupa dah fok dia bakal tulis nama, mudah kasfi, ustaz kasfi kita tu awak hatta ijazah kau antum. Kalau nak ijazah, kalau saya ijazah nak ngaji saja tak apa. Tapi baik, kalau ngaji dah baik kita ambil ijazah. Hanya nak boleh ijazah ni bukan mudah. Bukan orang nak ijazah kita. Kalau tak ngaji pani tak ada ngaji dah. Baik ambil. Walaupun tak boleh bukan PhD ni. PMA, tapi kita boleh ambil berkat sanad siapa pada Rasulullah tu. Okey dah, alhamdulillah dah. Sanad kita boleh kita sapa silaturahimi ilmu ni dengan Rasulullah tu satu benda besar. Ya, ijazah hadis ni, hari ni ijazah baca surah Kautsar. Ya, aqul al-ijazah khataniyah fi hadis al-musalsal bi qira'at surah al-Kautsar. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. فهذه إجازتي في الحديث أجيز بها إخواني طلاب ثلاثة الأصول ما جازني به شيخي عبد الفتاح راوة قال حدثنا شيخنا عمر بن حمدان قال شيخنا عمر بن حمدان أخبرني به السيد علي الوتري قال أخبرني الشيخ عبد الغني المجددي قال أخبرني به الشيخ محمد عابد السندي قال أنبأنا المعمر صالح بن محمد الفلاني عن محمد بن سنة عن مولاي الشريف محمد بن عبد الله عن النور علي الزيادي عن يوسف الأرميوني عن الجلال السيوطي عن محمد بن إيمان الكاملية عن الشمس محمد بن محمد الجزري عن أبي عمر ومحمد بن أحمد بن عبد الله بن قدامة الحنبلي عن أبي الحسن علي بن محمد بن عبد الواحد الحنبلي عن أبي علي حنبل بن عبد الله الحنبلي عن هبة الله بن الحسين الحنبلي عن أبي الحسن بن المذهب الحنبلي عن أبي بكر أحمد بن جعفر البطيني الحنبلي عن محمد بن فضيل عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاء الله سبحانه وتعالى
supaya panggil galik stah. Lepas tu farafa'a ra'sahu mutabassiman. Lepas tu dia akak kepala dia, lepas dia supaya tidur stah tu lah, dah galik stah tu. Dagu dia jatuh bawah tu, akik kepala mula mutabassiman suka. Qalu lahu lima dhahikta. Sahabat tanya, apa Rasulullah SAW duk suka tu? Dia pelik duk senyap stah tu bangun suka. Faqala sallallahu alaihi wasallam inni unzilat alayya anifan surah. Saat ni ya bawa turun satu ayat dia kata. Faqara'a Rasulullah SAW baca faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sapassu qala hal tadruna mal kautsar? Tahu tak gapo makna maksud kautsar ni? Tahu tak makna kautsar? Gapo? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Sahabat pun jawab tu Allah dan Rasulullah SAW tahu. Ani nak tunjuk tu adab sahabat. Nak tak tahu ya Allah wa rasuluhu alam. Jangan duk fatwa kau say. Qala huwa nahrun a'tanihi rabbi azza wa jalla fil jannah. Ini satu gaporan nahar ni maksudnya you. Sungai Allah Subhanahu wa taala wi ko Rasulullah SAW dalam syurga. Alaihi khairun katsir, ada air banyak, ada benda baik banyak. Benda khair di sini air lah, air banyak. Tadi tu alaihi ummati yaumul qiyamah. Semua umat dia tu mai minum sungai Kautsar ni. Qala Anas faqara'a alaina Rasulullah SAW hatta khatamaha. Anas kata semua Rasulullah SAW baca ayat ni sampai dia khatam. Qala Ibn Filfil faqara'a alaina Anas hatta khatamaha. Anas pun baca sampai dia khatam. Semua riwayat rawi-rawi hadis ni pun baca khatam ayat ni sampai su. Lepas tu saya pun ijazah hadis-hadis suratul Kautsar untuk pelajar-pelajar masuk ngaji hari ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.